Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kuala Lumpur. Dan saya sebenarnya masih tercungap-cungap lagi berlari daripada Proton Center of Excellence ataupun Pusat Kecemerlangan Proton yang sebelah Kesas Highway itu. Kerana di situ tadi ada dalam bahasa putihnya sneak peek atau intai-intai lah. Sebenarnya bukan intai, boleh masuk duduk dalam kereta itu dan sebagainya. Itu adalah kereta baru, model baru Proton yang akan dilancarkan tak silap saya 25 hari bulan ini, 25 September. Dan sebenarnya bukan begitu rahsia kerana strategi maklumat itu telah pun dikeluarkan sedikit demi sedikit, gambarnya sedikit, bahagiannya utamanya secara dalam talian. Dan kalau anda mengikuti blog-blog kegemaran anda tentang Proton model baru ni, banyak diskusinya. Tapi saya suka kerana tadi bila saya tawarkan kepada Proton untuk datang malam ini, mereka sanggup. Dan saya meminta ataupun request, saya malam ni nak cakap pasal reka bentuk terutamanya. Kerana bagi saya itu antara dalam seperti tadi pun disebut iPhone 6 sebagainya, reka bentuk itu kini semakin mendominasi kerana ia akan mengambil kira cita rasa peminat-peminat ataupun pengguna-pengguna. Tapi untuk berlaku adil, kita juga ada seorang pengkritik. Dia selalu marah tapi dah tukar nama blog dia. Syamsul Yunus paling hujung sekali, blogger otomotif dan orang yang bakal mempengaruhi bagaimana persepsi cita rasa anda diwakili dalam Kereta Nasional Kebanggaan Rakyat yang ramai adalah saudara Azlan Osman, Ketua Reka Bentuk bagi Proton Holdings. Saya cakap banyak tapi saya nak keluarkan satu je. Seperti saya tweet tadi, bila dia tarik sahaja kain yang menyelubungi itu, pasal sejarahnya saya masih lagi memandu kereta Proton Saga enjin Orient keluaran 1985 itu tahun pertama itu, dan bagi saya ia bagaikan sesuatu yang begitu peribadi kerana hampir 30 tahun kini saya boleh melihat satu kereta keluaran Proton yang memang langsung tak serupa yang kereta-kereta sebelumnya pada pandangan saya. Dari segi kesinambungan, maknanya it's a new game changer. Dia perubah kepada segalanya bagi Proton dan dia juga satu generasi baru. Mungkin saya salah, oleh sebab itu saya nak bagi peluang kepada Azlan dulu. Kita tahu Syamsul dia boleh cakap banyak. So kita bagi Azlan dulu. Bila dalam taklimat tadi, Azlan yang memulakan taklimat kepada media dan Azlan mengatakan bahawa desain ataupun reka bentuk kali ini begitu dipentingkan. Malah proses yang bermula 4 tahun lalu banyak menguntukkan masa, tenaga untuk membuat lakaran, sketching dan sebagainya. Jadi kalau boleh masukkan pandangan Ketua Reka Bentuk ni dalam model yang bakal dilihat semua dan boleh dipegang tu pada 25 bulan nanti. Ya. Terima kasih kerana mengundang kami ke sini malam ni. Ya. Saya rasa ini satu peluang yang memang opportune lah, sebab kita memang nak bercerita dengan lebih mendalam, bukannya sebab untuk sebuah kereta saja, tapi Proton sebagai satu organisasi. Okey. Jadi kami memang telah invest banyak pada proses reka bentuk ni. Okey. Sebab tu tadi pasal taklimat tersebut sebagai diceritakan, kita mula dengan reka bentuk. Kita mula dengan desain sebab desain dalam proses pembentukan kereta memang dia yang pertama. Ya. Tapi kita jangan lupa juga suara pengguna. Jadi titik tolak di situ, kita buat reka bentuk dia untuk memenuhi keperluan masa kini. Okey, Azlan, sebelum tuan cerita, Azlan boleh cerita banyak, tapi saya nak petik nama Ayu Dewi Lola ni. Bila saya pulang, saya uji apa yang saya rasa tu daripada melihat kereta menyentuh, menaikinya walaupun tak berjalan dengan kaki tangan di Astro Awani sendiri. Jadi saya tanya dia, saya ceritalah foto dia macam ni. Dia kata, alah Proton. Jadi dalam konteks itu, alah Proton itu, saya nak minta Azlan, kita pergi rehat dulu. Tapi apabila kembali nanti, macam mana nak pengaruhi? Kerana Azlan kata tadi, cita rasa pengguna begitu banyak diambil kira untuk reka bentuk kali ini, dan itu menjadi asas kepada perkara-perkara lain. Pada hasilnya terjadi, kita tahu Syamsul akan cakap banyak, tapi saya nak bagi Azlan jawab sekali lagi sebelum kita pergi Syamsul selepas ini.
P230A itu kod model baru Proton yang akan dilancarkan hujung bulan ini. Anda boleh melihatnya sendiri. Saya melihatnya petang tadi. Saya masuk ke dalamnya. Kereta tu apa? Pre-production car, PP. So mungkin 1% lagi tinggal untuk jadi di atas jalan. Tapi 99 pun good enough. Cukup baik dan bagi saya ia memang anjakan baru. Tapi soalan saya tadi adalah bila saya balik ke bilik berita je, seorang gadis yang bernama Ayu Dewi Lola ni, rakan saya, dia mengatakan, ya tapi dia Proton. Nanti ada macam-macam masalah dan sebagainya. Jadi bagaimana semua kritikan yang dilontarkan sejak 4 tahun lalu ni, yang telah diambil kira, sebelum 4 tahun tu tentu dia banyak kritikan tu diambil kira, dijawab dalam reka bentuk konsep kereta baru ni. Itu memang soalan $1 million lah kata orang putih kan. Bukan senang sebab kita kena buat front end research. Yang memang banyak lah. Kita buat survey, kita buat analisa dan sebagainya untuk pastikan kita tahu apa yang penting kepada pengguna. Okay. Kita boleh buat segala apa dengan duit, segala apa boleh buat. Tapi apa yang betul-betul penting untuk pengguna ni, itu yang kita fokuskan. Sebagai contoh, salah satu area baru yang kita buat analisa dan pembelajaran sekali, sebab kita belajar sekali ni, adalah area perceived quality dengan haptic control. Okey, maksudnya? Maksud dia bahasa Malaysia saya pun tak pernah nak tak tahu apa, nak cakap. Dari segi macam ni diterjemahkan dalam design, dalam reka bentuk. Dia menggunakan sense apa, deria manusia yang 5. Okey. Saya boleh cakap lihat, sentuh. Sebab tu tadi dalam taklimat tu disebut tentang line ataupun garis sisi tepi. Lepas tu kenapa macam lampu dua depan tu dihubungkan dengan sebegitu. Lepas tu tanda Proton tu di tengah. Kalau boleh ulang balik part tu je bahagian tu. Okay. Itu sebenarnya berkait dengan PQSC tadi lah. Segala apa yang boleh menggerakkan emosi kita. Filosofi Proton reka bentuk dia ialah emosi dalam reka bentuk. Okey, saya nak bagi contoh senang. Kadang-kadang penonton kat rumah ni pasal dia tak nampak kereta tu. Kita tak adil lah, kita dah nampak. So, okey, kalau saya ambil bahagian depan ni saja kan. Okey. Apa input reka bentuk yang menyebabkan dia jadi macam ni? Kerana ada orang kata kalau nak kata macam Lancer pun dia juga sikit depan. Kenapa dia punya tempat intake, air intake ataupun masuk udara tu sedikit besar dan menonjol contohnya? Okay. First and foremost, kita tak ada ikut mana-mana kereta. Memang keseluruhan dia is bawah reka bentuk lah. Style supaya kita dapat mengeluarkan DNA Proton yang baru. Single graphic dengan Proton wing sebagai contoh dekat bahagian depan. Memang daripada Preve, Suprema dan sekarang ni kereta baru kita akan ada ciri Proton tersebut. Proton wing tu bagaimana? How do I see it? Kita tengok yang bahagian tengah tu, bahagian chrome tu, grill yang cerah bahagian atas dekat yang mengelilingi top mark Proton tu. Itu kita panggil Proton wings lah. Tapi dia bukan itu saja sebenarnya. Garisan yang mengikuti daripada grill ke lampu terus kiri ke kanan. Dia satu grafik. Satu sajalah dia satu pergi. grafik yang berterusan. Okey. Sambil kita cakap ni dalam PCR Zul boleh tunjukkan gambar-gambar lain yang saya belum tunjukkan. Tapi saya nak pergi kepada Samsul ni kerana tadi kita banyak dengar, kita jangan pergi enjin lagi kita nak cakap reka bentuk dulu. Pandangan pertama di depan mata. Kerana itu biasanya penghakiman terbaik. Daripada situ mula. Okey. Kereta ni the design looks very modern and there's a jewel look to it tau. The angular detailing dekat lampu tu and the shiny chrome semua has a very jewel look to it lah. Nampak macam satu barang perhiasan. Especially muka dia lah. And benda tu yang pada saya begitu menarik perhatian orang bila tengok kelip pertama. Benda yang berkelip ni we humans in general very shallow. It feels shiny, we like it. And that is shiny and it is segak kata. And macam gagak pula. Macam gagak suka benda-benda yang shiny. Memang, it's human nature. You have to choose between something beautiful and something less beautiful. The same features, you will choose something beautiful. It's human nature. It's built into us and it's what keeps us going. Rupa tu penting sebenarnya, terutama bagi reka bentuk. Jadi cuba jelaskan tepi pula. Zul, kalau boleh ambil tepi tu.
Okey, bahagian tepi kereta ni kita ada satu kita panggil dynamic line atau arrow yang menyambungkan single grafik depan tadi tu terus ke tepi, terus ke belakang. Jadi keseluruhan dia satu design yang harmoni. Itu yang kita nak. Tapi tadi saya juga tengok cakap tentang wheelbase belakang, lepas tu kenapa dikeluarkan sikit tempat tayar tu supaya nampak shape-nya taklah nampak kotak dan sebagainya. Kalau boleh tambah kat situ. Masa kita buat reka bentuk kereta, kita tak boleh buat depan saja atau tepi saja. So untuk completekan the picture, we have to concentrate on the back also. So kita semua ni kita suka kereta sports. Kenapa? Sebab dia rendah, lebar dan kukuh lah, nampak steady, mantap lah. So kita try untuk mendapatkan nilai tersebut pada kereta ni. Sebab tu dia punya wheel arch tu macam kembung kan. And then inilah pertama kali kereta Proton kita lebarkan track belakang lebih daripada track depan. Itu atas permintaan reka bentuk? Ya, betul. So kita memang ada peluang untuk memberi inovasi baru kepada ciri-ciri reka bentuk Proton. Samsul, apa pun kalau kita kata enjin, mungkin orang kata tak boleh kata ia fikiran tulen rakyat Malaysia. Tapi kalau reka bentuk, mungkin dia kali ini 100% Malaysia. Pandangan dalam hal itu inovasi itu, lonjakan. Dari segi enjin? Reka bentuk. Kalau enjin mungkin kita kata inspirasi jenama lain sebagainya. Tapi kalau reka bentuk, ini 100% Proton. Reka bentuk memang 100% dihasilkan daripada Proton. Dan ada orang kata rupa macam ni, rupa macam tu. Well, it's a hatchback of a certain size. So it looks like a certain thing, macam telefon lah, macam mana nak sangat nak ubah pun. Kan. So memang kalau you nak kata macam tu, then nothing is original. Kan. So for me, what is important is design ni memang very key. You tengok successes of a few car companies of late. For example, macam Mazda. Their new design now makes them a very hot property. Everybody wants Mazda. Kia, for example, has shown great success, Hyundai Kia. And kita kena ingat Hyundai Kia punya sukses sekarang ni was launched in 1998 after the financial crisis. They invited the international media. Masa dia nombor 10 in the world, and they said they wanted to be number 5, and that meant overtaking big companies like Nissan and Honda. And how did they do it? First, they improve quality, and after that is done, they improve design. And here's the interesting perspective. When they improve the quality, the cars were still plain. Nobody really noticed it. But when they improve the design, everybody they notice the improvement in quality, walaupun tak ada big improvement from the ugly to the new. So it is important for this car. There's a lot of promise. Good looks promises a lot of things. So bila orang masuk kereta tu sekarang ni, the quality has to hold, and the after sales has to hold, and then it will. Betul. Tapi malam ni kita nak fokus reka bentuk ni banyak. Saya ni susah nak dapat bos reka bentuk Proton datang ni. Saya pergi rehat yang terakhir, tapi apabila kembali, saya rasa saya pernah baca kenyataan ni, Azlan dia kata bahawa inilah yang akan memberikan kita image yang boleh kita fikirkan dan bayangkan untuk keluaran-keluaran kereta Proton seterusnya. Ini permulaan baru. Permulaan pada pelbagai lagi variasi ataupun pemikiran reka bentuk untuk masa depan, tapi inilah platform barunya. Jadi dalam konteks itu, saya nak bercakap tentang ini, tentang modal insan yang kita ada dalam Proton dalam aspek reka bentuk. Dan bagi mereka yang masih berada di bangku sekolah rendah, menengah ataupun di universiti lah, yang berminat dengan reka bentuk ni, memang banyak kritikan yang dilakukan pada Proton, tapi apa yang anda boleh bantu? Apa lagi yang mungkin Azlan mahukan pada bakat baru negara yang kalau dia masuk dalam Proton, apa lagi yang nak dilihat dan dimajukan masa depan dalam reka bentuk? Dan itu kita dapatkan pengkritik itu untuk mengkritik lagi tentang bentuk masa depan selepas ini. Model baru Proton akan dilancarkan tidak lama lagi. Hujung bulan ni, 25 hari bulan tu anda akan ketahui buat di Tanjung Malim. Dan selepas tu ada hari terbuka lah, orang boleh pergi ke Shah Alam dan melihat pelbagai
bersih dalam bentuk warna. Saya tengok tadi ada banyak warna, kira kadang saya kelabu mata jadinya, tapi ada 2 warna unik. Saya akan biarkan itu nanti Azlan yang ceritakan. Tapi soalan saya pada Azlan lah, ini adalah pemula untuk lompatan lah bagi Proton, bagi generasi baru ni. Jadi apa yang kita boleh bayangkan daripada sini untuk masa depan dalam konsep reka bentuk tu? Dari segi reka bentuk, kita ni ingin mengeluarkan satu DNA yang senang untuk orang identify. Okay. Ya. So, tu tadi kita bercerita pasal pandangan depan, tepi dan belakang. Itu semua sebahagian daripada DNA tersebut. Jadi daripada sekarang ni, kita akan nampak rupa yang satu family untuk semua produk kita. Ya. And bukan dari segi bentuk kereta saja, tapi even dari segi penamaan, reka bentuk, detail-detail yang kecil-kecil, halus-halus ni. Ya. Dan dari segi haptik dia, kita akan rasa kualiti tu. Ya. Kalau kita tengok kereta baru ni, kita rasa menarik dari segi visual tu, tapi dari segi rasa pun cukup sama juga. Ya. Dan kita akan continue benda tu. Ya. So dalam konteks itu, tadi waktu rehat saya kata, kereta ni saya rasa, dan dari segi pembentangan tu banyak kali disebut tentang kalau pemandu wanita. Jadi saya rasa konsep feminin ni tidak masuk wanita sepenuhnya, tapi dia ada ciri kecantikan yang diutamakan contohnya. Daripada research kita, kita tahu kan dalam segmen ni dia 50-50 pengguna wanita dengan lelaki lah. Jadi kita tak boleh tak fikirkan. Ya. Jadi elemen-elemen macam yang unik, ya, macam sun visor yang boleh di extend. Ya. Supaya kita tak cepat panas, ya. Ruang letak yang banyak sungguh, ya, untuk letak barang-barang kita, dan seat yang macam tinggi sikit boleh letak kasut ke bawah. So kita ada fikir dari segi praktikal dia juga. Bukan letak minuman pun sampai pintu belakang. Memang banyak dan praktikal. Ya. Lepas tu nak charge USB pun kat tengah pun ada. Itu saya sebut siap-siap. Total ada 3. Ya. Samsul. Dari segi aspek itu, kadang-kadang kalau kita nak sporty, kita tak nak yang lain. Tapi model baru ni seperti yang kita lihat petang tadi, seolah-olah menggabungkan ciri sporty itu ada, ciri untuk wanita itu ada macam. Tapi adakah adunan itu pada pandangan Samsul lah akan memberi kelebihan? Okey, interestingly bila kita cakap pasal kereta ni dengan wanita, kalau you tengok historically, kereta ni memang viewed as a male object. Usually lah. So very strong, very masculine, but the features should be friendly for both male and female. And if you're taking into consideration the female market, I think lah, while looking at the new car, it's a very masculine car. But the detailing, yes, panders to the needs of women as well. And that I think is a much better approach than designing a car that looks cute and has feminine features. Because if you do that, nanti kan it's very confusing. Ada sikit of history if you have time. If you look at the first Mercedes SLK, that car was deliberately designed to appeal to women visually. It flopped. Women didn't want to buy it because it looked like women. It looked feminine. So they changed. The second generation, they made a car that looked very masculine, but still pandered to the needs of women. Small, compact, easy to drive. That sold very well. Azlan, saya rasa ujian terbaik untuk semua yang kita bincangkan ni apabila ia pergi ke pasaran global dan ia tidak terkebelakang dalam memenuhi cita rasa pengguna di seluruh dunia. Because saya rasa sebabnya adalah Azlan juga ada berkata bahawa dia dibuat untuk boleh relevan selamanya dalam konteks asasnya. It's timeless dalam konteks itu. Jadi adakah ujian terbaik itu bukan saja pengguna di Malaysia tapi pengguna di antarabangsa? Ya, sememangnya kita memerlukan kereta ini untuk appeal kepada semua market yang kita nak pergilah. Nak katakan kita nak satu kereta yang globally acceptable the whole world tu agaknya zaman sekarang ni mustahil. Tapi untuk market yang kita nak, sebab kita perlu ekspor lebih daripada concentrating dengan domestic market. Jadi dari segi reka bentuk, ya, kita memang nak dia bukan saja disukai daripada market Malaysia katakan, tapi ia boleh jadi satu ikon kepada Proton dan market-market yang kita nak pergi ni. Untuk masa depan dalam bidang reka bentuk ni, kerana asas yang masuk ke dalam Proton dan mana juga tempat yang mengutamakan reka bentuk ni perlu kuat. Jadi nasihat Azlan
Kerana Azlan terpaksa bersaing dengan jenama-jenama hebat dunia di Jerman ke Jepun. Jadi untuk bakat baru yang nak masuk dalam reka bentuk otomotif. Ya. Bagi saya nasihat yang terbaik adalah stay passionate. Kita kena kejar impian dan dream kita itulah. Ya. Walaupun apa orang kata pun kita kena fokus. Ya. Jadi untuk adik-adik yang kat luar tu dan juga siapa yang baru masuk universiti katakan, kalau memilih kerjaya design ni, dia kena buat macam itulah. Dan lakarkan saja. Idea tu lakar, hantar. Dia kena selalu praktis ya, benda macam ni. Benda ni dia jangan takut bercakap. Kita selalu jumpa sekarang ni kan graduan baru dan dia tak reti luahkan rasa hati. Saya nak bagi contoh. Kita curi 30 saat. Dalam Proton pun juru reka bentuk semua kena berbahas juga dengan jurutera misalnya. Selalu. Sebab tu kadang designer dengan engineer ni kadang nampak dia macam tak serasi, tapi sebenarnya benda tu penting. Dalam kes model baru ni? 4 tahun. Terima kasih banyak Azlan Osman, Ketua Reka Bentuk Proton Holding. Syamsul, boleh buka lembaran baru untuk Proton melalui model ini? Okey. 5 saat je. 5 saat. Successful designs are always form follows function. You think all the classical cars yang this is form in function. This one form does follow function. Emotion is the embellishment. Okay. Itu dia. Anda tengok sendiri nanti 25 bulan pergi ke internet, laman blog dan sebagainya, banyak visual yang telah pun pada petang tadi dibenarkan untuk kami gunakan. Ada lebih kurang 12 ke 16 visual tentang Proton model baru ni. Adalah blog yang kata nama dia Iris lah, apa benda lah lagi, tapi itu semua belum rasmi akan dilancarkan 25 bulan. Sekian, selamat malam, terima kasih. Hantarkan pandangan anda sendiri terus kepada pelbagai platform yang Astro Hour ni ada, atau muat turun aplikasi Mudah Alih iOS dan Android supaya anda boleh menonton agenda Hour ni langsung di gadget mudah alih anda. Sekian, jumpa lagi. Thank you so much. Thanks bro.